Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilahu min as-siratal mustaqim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita dapat lagi menyambung kuliah Sirah Nabawiyah yang telah sama-sama kita rancang dan kita aturkan. Dan bersyukur kita kepada Allah kerana peluang untuk menghadirkan diri dalam kuliah ini dan peluang kepada saya untuk mengajar sirah ini sebenarnya akan mengikatkan kepada diri kita ni agar kita lebih memahami, lebih mengenali dan lebih mencintai Nabi SAW, dan dapatlah kita meletakkan diri di mana dalam kehidupan ini dan dapat kita semak di manakah kita dalam perjalanan hidup Nabi dan apakah sumbangan-sumbangan yang dapat kita lakukan dalam menghabiskan sisa-sisa hidup yang sementara di dunia ini. Di mana kita nak letak diri kita, apakah sumbangan kita, dan itulah perkara-perkara yang barangkali kita akan dapat daripada sama-sama menghadiri kuliah Sirah Nabawiyah ini. Sebagaimana biasa, kita akan cuba ingat balik. Kita mulakan sirah ini dengan bincang beberapa sebab yang dipikirkan oleh ulama-ulama sejarah, ulama-ulama sirah. Kenapa dipilih bumi Mekah itu? Kenapa dipilih bumi Madinah? Dan apakah yang ada di sekeliling bumi ini? Terdapat dua kuasa besar. Kita telah bincangkan yang kota Mekah ini bukannya kawasan yang subur sangat, tetapi penduduk-penduduk yang ada kat Mekah ini terdiri daripada Bani Hashim, kaum Quraisy, yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang tertentu. Kalau dia jahat, dia akan jadi jahat sungguh. Kalau dia baik, dia akan jadi baik sungguh. Kerana dalam diri mereka ada sifat semula jadi sifat-sifat kepimpinan, leadership yang telah terlatih daripada zaman dulu. Kalau konten yang dimasukkan, nilai-nilai, value yang dimasukkan, dia akan jadi baik dan dia akan memimpin masyarakat dan dunia dengan baik. Kalau dimasukkan dengan nilai-nilai jahat, dia akan jadi sejahat-jahatnya. Kerana ada daya tahan dasar, ada sifat-sifat kemuliaan semula jadi, melayan tetamu, memegang kepada prinsip, tak ubah-ubah. Kita telah membincangkan juga bagaimana kelahiran Nabi SAW dan tanggapan masyarakat kepada Nabi. Nabi adalah merupakan orang yang disegani, orang yang dipuji, orang yang digelarkan dengan Al-Amin. Kita juga telah membincangkan saat-saat sebelum datangnya wahyu, Nabi seolah-olah 3 tahun sebelum diturunkan wahyu kepada baginda, Nabi seolah-olah sedang tercari-cari sesuatu. Dia tahu di sana ada kebenaran hakiki, tetapi belum diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi, belum diangkat menjadi Nabi. Dan dia telah cuba membezakan al-haq dan al-batil, dan dia dapat merasakan sifat-sifat tak baik yang ada pada masyarakat Mekah ketika itu. Dia timbulkan rasa benci, tetapi dia tidak dapat nak menentukan apakah penggantinya. Suasana yang tidak tenteram, suasana yang tertanya-tanya ini menyebabkan baginda cuba beruzlah di Gua Hira. Dan akhirnya disitulah selepas 3 tahun, bayangkan selama 3 tahun bulan puasa je, Nabi akan pergi ke sana cuba mencari, tak jumpa lagi. Tapi Nabi rasa puas, pergi lagi, meninggalkan semua urusan dunia, mencari sesuatu, tak jumpa lagi. Kali ketiga baru turunnya apa yang dikatakan wahyu. Dan kita telah melihat wahyu-wahyu yang diturunkan itu ada berperingkat-peringkat. Kalau kita flashkan apa yang terbincang tempoh hari, pertama sekali proses Allah memperkenalkan zat Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan surah Iqra yang dibacakan maghrib tadi. Iqra, teruskanlah membaca, teruskanlah mengkaji, teruskanlah berfikir, seolah-olah itu maknanya. Sebab Nabi dalam gua itu dia berfikir, dia mencari-cari, seolah Allah kata teruskan dan teruskan. Iqra. Dan Allah SWT memperkenalkan secara rasminya dengan nama Allah yang menciptakan, Allazi khalaq, yang menciptakan. Dan seolah-olah terpautlah dan terikatlah Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan benda itu tidak selesai begitu. Apabila terbuka hijab, apabila mula kita merasakan kehadiran Allah, mula kita percaya pada Allah, beriman pada Allah, mula kita mengucap kalimah la ilaha illallah itu, menafikan segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala sambung lagi dengan ayat yang merupakan siri-siri perintah. Yang pertama sekali, bila memandangkannya Nabi sedang kerinduan mencari ayat, wahyu tak turun lagi. Lepas tu kita telah bincangkan, dan Nabi dalam keadaan ketakutan, Nabi berselimut. Dan bila Nabi berselimut, sebab Nabi mencari-cari, tiba-tiba Nabi nampak Jibril. Allah bukakan Jibril sebagaimana bentuknya yang asli, iaitu dapat dilihat seolah-olah daripada pangkal langit sampai ke bumi, tingginya, dan keadaan itu menakutkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu balik dalam keadaan takut, berselimut. Allah panggil dengan perkataan yang lunak, dengan penuh kasih sayang, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang sedang berselimut. Dan ayat yang ini pula diikuti dengan perintah, kum fa'anzir, bangkit daripada selimut itu, bangkit dan berikanlah peringatan kepada seluruh penduduk dunia ini. Seolah-olah begitu. Ayat pertama memperkenalkan Allah. Ayat yang kedua perintah umum untuk Nabi SAW. Bila dah kenal Allah ini, tak boleh duduk diam. Kalau kita hanya kenal Allah, berlazat-lazat dengan Allah, tapi kita dapati ramai di kalangan kita, di keliling kita, orang yang tidak tunduk pada Allah, orang yang ingkar pada Allah, orang yang tidak taat pada Allah, mesti timbul rasa tidak selesa. Sebab tu kena anzir, berikan peringatan, bangkit dan berikan peringatan, iaitu berdakwahlah. Ayat yang berikutnya pula, selepas 2 tahun begitu, Allah Subhanahu wa taala pula minta Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kaum keluarga yang terdekat, yang telah kita bincangkan. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan sekali lagi, kali ini kepada khusus, dan kena buat terus kepada kaum keluarga kamu yang terdekat dengan kamu. Tadi kum fa'anzir, berikanlah peringatan umum. Kali ini peringatan ini dituntut untuk khususkan kepada siapa? Kaum keluarga yang terdekat. Lalu Nabi SAW mula berdakwah kepada kaum keluarga yang terdekat, terdiri daripada yang kita telah sebutkan, isteri baginda sendiri Khadijah, kepada Sayyidina Ali dengan yang remaja, kepada Sayyidina Abu Bakar yang menyusun dan merancang, dan kepada sahabat-sahabat hingga Islamnya Umar dan sebagainya kita bincangkan. Dan berikutnya, orang dah mula benci pada Nabi, orang dah mula tidak suka pada Nabi, dan Nabi telah berdakwah dengan memanggil kaum keluarganya, buat kenduri, kumpul mereka semua, dan Nabi cuba nak bercakap, dihalang oleh Abu Lahab. Okey, buat kenduri sekali lagi, panggil, dan Nabi terangkan. Ada yang menentang, ada yang tak menentang. Kemudian Nabi berdakwah secara terbuka apabila Allah SWT perintahkan, fasda' bima tu'mar, biarkan dan teruskanlah, pedulikan apa sahaja rintangan-rintangan yang akan datang, dan teruskan apa yang telah diperintahkan kepada kamu untuk berdakwah, dan tinggalkanlah golongan musyrikin itu. Dan di sini mulalah pertentangan terhadap dakwah. Jangan lupa, Nabi